Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran panitia pendidikan Islam SK Pusat Lungun. Tajuk yang ingin kita kongsikan pada kali ini ialah doa yang dipohon untuk mereka yang mengadakan majlis berbuka. Hadisnya ialah An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah faja'a bi khubzin wa zaitin faakala. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. Maksudnya, diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah datang kepada Sa'd ibn Ubadah, yakni menziarahinya. Maka dia, yakni Sa'd ibn Ubadah, mendatangkan, dengan arti kata menghidangkan, roti dan minyak tumbuh-tumbuhan, iaitu mentega. Lalu Nabi SAW memakannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, iaitu berdoa, telah berbuka di sisi kamu oleh mereka yang berpuasa, dan telah makan makanan kamu oleh orang-orang yang mulia, dan telah berselawat ke atas kamu oleh para malaikat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Islam mengajar kepada kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia ialah kita membalas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita. Dan membalas kebaikan itu paling tidaknya ialah dengan kita berdoa, doa-doa yang baik kepada mereka yang melakukan kebaikan. Inilah yang dapat kita lihat daripada hadis yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajar kepada kita satu doa yang wajar, yang patut kita hidupkan dalam masyarakat kita, iaitulah dalam majlis berbuka puasa. Doa yang cukup baik, yang mana kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tuan rumah yang menyediakan juadah berbuka itu meraih pahala mereka yang menyediakan juadah berbuka. Sebagaimana yang telah kita kongsikan sebelum pada ini, orang yang menyediakan juadah berbuka puasa, kepada mereka yang berpuasa dia akan mendapat pahala orang berpuasa tersebut. Demikian juga didoakan dalam doa ini supaya makanan yang disediakan oleh orang yang menyediakan juadah ini ataupun majlis berbuka ini diberkati oleh Allah SWT dengan dimakan oleh mereka yang baik, mereka yang soleh. Dan juga didoakan supaya mereka ini mendapat selawat daripada para malaikat, iaitulah keampunan
ucapan istighfar, permohonan istighfar daripada malaikat untuk dirinya. Jadi ini di antara perkara yang kita boleh lihat daripada hadis yang kita kongsikan pada kali ini. Kemudian marilah sama-sama kita melihat hadis ini satu persatu. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah datang kepada Sa'd ibn Ubadah. Datang dengan arti kata zairan, yakni menziarahi, mengunjungi Sa'd ibn Ubadah. Sa'd ibn Ubadah ni merupakan ketua kepada kaum Al-Khazraj, di mana Rasulullah SAW telah menziarahinya. Maka ketika mana Rasulullah menziarahi Sa'd ibn Ubadah, maka Sa'd ibn Ubadah telah memuliakan Rasulullah SAW sebagai tetamu. Di antara adab sebagai tuan rumah, bila dikunjungi oleh tetamu, hendaklah dimuliakan tetamu tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Memuliakan tetamu itu antaranya ialah dengan menyediakan makanan, menyediakan minuman, mengikut kadar kemampuan masing-masing. Maka Sa'd ibn Ubadah sudah pasti beliau terdidik dengan tarbiyah yang baik daripada Rasulullah SAW. Seorang sahabat sudah tentu melaksanakan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Itu sikap para sahabat. Mereka menyontohi apa yang diajar oleh Nabi SAW. Maka Sa'd ibn Ubadah mendatangkan roti dan juga zait. Mendatangkan di sini iaitulah dengan maksud menghidangkanlah. Menghidangkan roti dan juga zait. Zait ini dengan maksud minyak tumbuh-tumbuhan ataupun diterjemah dengan mentega. Dan ada menyatakan dalam riwayat yang lain menyatakan bukan zait tapi disebut dengan zabib, iaitulah anggur kering. Ala kulihannya, yang penting di sini sama ada roti dan mentega ataupun roti dan anggur. Yang penting di sini kita lihat bahawa Sa'd ibn Ubadah telah melaksanakan tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada tetamu. Lalu Nabi SAW bila mana dihidangkan roti dan juga zait tersebut, fa'akala, maka dia telah makan. Dia di sini merujuk kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun makan. Thumma qala, selepas daripada Nabi makan, thumma qala, kemudian Nabi bersabda dengan maksud berdoa kepada Allah SWT. Bila ucapan ini disebut oleh Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, perkataan ini ataupun doa ini disebut ba'da tamamil akli, itulah setelah mana selesai daripada makan. Selesai daripada makan, lalu Nabi SAW membaca doa ini. Dan kita demikianlah juga bila mana kita selesai daripada makan, dalam majlis iftar berbuka, bacalah doa yang diajar oleh Nabi SAW ini. Apa doanya? Di mana Nabi SAW membaca doa, aftara indakumus saimun. Aftara ini asal maksudnya ialah telah berbuka. Telah berbuka indakum di sisi kamu as-saimuna, orang-orang yang berpuasa. Di sini didatangkan lafaz jamak, lafaz plural yang menunjukkan bilangan ramai. Kalau kita baca daripada awal tadi, nampaknya pada zahirnya Rasulullah SAW datang seorang diri sahaja ke rumah Sa'd ibn Ubadah, ataupun seorang diri dalam mengunjungi Sa'd ibn Ubadah. Namun demikian, Nabi SAW membaca dengan bilangan ramai. As-saimun, Nabi sebut dengan bilangan ramai. Jadi barangkali sebagaimana disebutkan oleh ulama, ata bihi bi sighatil jam'i
lihtimali an yakuna aftara ma'ahu alaihi salatu wassalam man kana inda Sa'd. Rikahnya disebut dengan jamak di sini kerana barangkali ada mereka yang lain di sisi Sa'd. Jadi oleh kerana itulah disebut dengan as-saimun, jumlah yang ramai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian barangkali ada orang yang lain di sisi Sa'd. Oleh kerana itulah disebut dengan as-saimun. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan telah berbuka di sisi kamu oleh mereka yang berpuasa. Saya ringkaskan di sini, Ibnu Ala rahimahullah ta'ala menyatakan ucapan aftara ini, kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, dia panggil khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Dari segi zahirnya, dari segi lafaznya, lafaz ini adalah penceritaan. Ayat nyata. Iaitulah telah berbuka di sisi kamu oleh mereka yang berpuasa. Itu dia sudut apa dia? Lafzan. Tapi insya'iyatan makna. Tapi ia memasuk insya'iyah dengan erti kata doa. Dengan maksud athabakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Ala rahimahullah ta'ala dalam kitab Dalil Falihin. Ibn Ala menyatakan maksud aftara indakum saimun itu dengan maksud athabakumullah ithabatan man fattara saima. Itulah semoga Allah Ta'ala mengurniakan pahala kepada kamu. Pahala yang macam mana? Pahala orang yang menyediakan juadah berbuka kepada orang yang berpuasa. Itulah sebagaimana dalam hadis man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi. Orang yang sesiapa yang menyediakan juadah berbuka pada orang yang berpuasa, maka dia akan memperolehi seperti mana yang diperolehi oleh orang yang berpuasa tersebut. Hadis yang telah kita kongsikan sebelum daripada ini. Jadi itu maksudnya. Aftara dengan arti kata doa. Ya Allah, berilah pahala kepada dia, pahala orang yang menyediakan juadah berbuka kepada orang berpuasa. Kemudian, demikianlah juga pada jumlah wa akala ta'amakumul abrar. Dengan arti kata apa dia? Ini juga sebagai satu doa. Semoga makanan kamu dimakan oleh orang-orang yang al-abrar. Kalau terjemah secara lafaznya, telah makan makanan kamu oleh orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti. Namun, seperti mana aftara ditanggung dengan maksud apa dia? Doa. Dengan arti kata, semoga makanan kamu ni dimakan oleh golongan al-abrar. Al-abrar ini kalimah jamak bagi perkataan al-bar. Al-bar seorang, singular, orang yang berbakti. Al-abrar, orang-orang yang berbakti. Apa yang dikehendaki di sini dengan kalimah al-abrar? Yang dikehendaki dengan al-abrar ialah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi didoakan supaya orang yang menyediakan juadah berbuka puasa ni, makanan dia ni akan dimakan oleh golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Yang sudah tentu bila golongan yang bertakwa makan makanan dia, kehidupan dia semakin berkat. Sebab orang bertakwa ni, makanan yang dimakan tu dibuat ibadat. Maka dia yang sediakan makanan ni juga turut memperoleh pahala, insya-Allah. Baik. Jadi itu maksud wa akala ta'amakumul abrar. Kemudian yang seterusnya wa sallat alaikumul malaikah, dan telah berselawat ke atas kamu oleh para malaikat. Ataupun dengan maksud semoga para malaikat berselawat ke atas kamu. Semoga para malaikat berselawat ke atas kamu. Berselawat daripada malaikat, apa maksud? Selawat daripada malaikat ke atas kita dengan maksud mereka ni berdoa untuk kita supaya kita dirahmati, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud wa sallat alaikum malaikah. Dan di sini kalau kita rujuk dalam kitab Raudhah Al-Muttaqin, dalam menyatakan antara pengajaran hadis ini, di mana dinyatakan dalam kitab ini wa fihi annal malaikah tusalli ala man aftara indahu as-saimu. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah pada hadis ini sesungguhnya
para malaikat itu berselawat. Maksud hadis menunjukkan kepada kita bahawa malaikat itu berselawat ke atas man aftara indahu shaimun. Orang yang berbuka di sisinya oleh orang yang berpuasa. Ini menunjukkan kelebihan. Kalau kita menyediakan juadah berbuka puasa dan kita adakan di rumah kita. Ataupun kita buat majlis berbuka di mana? Di restoran ke, di masjid ke. Yang mana kita yang hadir di situ, kita buat majlis berbuka, insya-Allah kita akan diselawat oleh malaikat ke atas kita, insya-Allah. Di samping kita mendapat kelebihan man fatara shaiman itu, kita mendapat pula apa dia? Keampunan daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia di antara apa dia? Pengajaran ataupun apa yang tersurat dan tersirat daripada hadis yang kita baca. Yang mana secara jelasnya apa yang terkandung dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita doa yang patut kita ungkapkan, yang kita faham untuk mereka yang mengadakan majlis berbuka. Dan pada masa yang sama juga menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mengadakan majlis berbuka. Dengan arti kata dia sendiri pun ada dalam majlis tersebut. Sama ada dia buat di rumah dia ke, ataupun dia buat di tempat lain, di restoran dan seumpamanya. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma musim sekarang ni, musim coronavirus ni, kita dilarang, ditegah untuk berhimpun, berkumpul untuk setakat hari ni. Ala kulihannya kita berniat, kita berazam. Kita berazam, kalau ada kesempatan kita laksanakan, insya-Allah. Tak boleh ramai, kita buat sedikit-sedikit. Insya-Allah kita akan dapat kelebihan ini, insya-Allah. Dan kalau kita berazam begini dan kita tak sempat nak buat, kerana mati dulu ke, wali'azabillah min zalik, ataupun ada kekangan-kekangan yang lain, insya-Allah kita diganjari atas niat yang baik itu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Setakat itu untuk kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home dan juga patuhi SOP PKPB. Wallahu a'lam.